Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya wartawan Rohina Tashanut Ridwan. Saya akan mengupas tentang bahasa rojak pada hari ini. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang telah diiktirafkan sebagai bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 153. Justru sejak negara kita telah mendapat kemerdekaan dari penjajah, semua urusan rasmi kerajaan menggunakan bahasa Melayu. Malah sebelum negara kita masih dalam proses untuk mendapatkan kemerdekaan, bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama sangat menitik beratkan bahasa untuk menobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Bahasa merupakan perkara yang penting bagi penentuan masa depan negara kita kerana ia merupakan kunci komunikasi dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Tetapi sayang sekali, kini bahasa Melayu dibagaikan tidak dimartabatkan lagi. Bukan sahaja kata bahasa yang salah, peribahasa yang tidak dipraktikan lagi, simpulan bahasa yang makin tidak dikenali lagi terutamanya dalam kalangan remaja. Malah bahasa Melayu telah dicampur-campurkan dengan bahasa yang lain. Dalam erti kata yang mudah, bahasa rojak. Bahasa rojak ini berada di mana-mana sahaja. Malah dalam bahan bacaan juga ada seperti novel. Kita kembali ke bilik berita untuk mengupas perkara ini lebih lanjut. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Wan Umi Kristina binti Wan Khairul Anwar melaporkan berita TV3. Fenomena penggunaan bahasa rojak atau bahasa bercampur dalam media sosial semakin berluasa. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bahasa rojak didefinisikan sebagai satu bentuk bahasa yang dicampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang digunakan oleh masyarakat di Malaysia. Dari sudut sejarahnya, bahasa rojak telah dikesan pada seawal zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana apabila para mesuara menubuhkan perdagangan antarabangsa pada tahun 1402 di Melaka. Pada saat perdagangan antarabangsa ditubuhkan, ia berjaya menarik pedagang-pedagang luar di mana secara keseluruhannya bertutur lebih dari 80 bahasa. Jelaslah bahawa daripada ekoran peristiwa ini, ternyata bahasa rojak telah wujud sejak awal lagi. Penggunaan bahasa yang tidak terkawal dari aspek aturan bahasa dan tata susila akan menyebabkan bahasa Melayu terjebak dalam kemerosotan mutunya pada masa kini. Situasi ini akan memberikan kesan kepada masyarakat, terutamanya golongan pelajar, sehinggakan bahasa yang digunakan dalam media sosial menjadi ikutan. Tambahan pula, penggunaan bahasa rojak dalam media sosial ini adalah salah satu bentuk kehilangan bahasa sekiranya ia tidak dibendung akan sedikit demi sedikit menghakis kekuatan bahasa itu sendiri. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa penggunaan bahasa rojak ini telah sebati dalam kehidupan seharian kita yang sering digunakan dalam media sosial. Ini kerana golongan remaja pada masa kini beranggapan bahawa penggunaan bahasa rojak merupakan satu perkara yang moden. Antara penggunaan bahasa yang sering didengari dalam kehidupan seharian kita ialah seperti you, I, excuse me dan sebagainya, yang diikuti dengan bahasa Melayu sebagai contoh, you nak pergi mana? Sedangkan penggunaan bahasa Melayu yang betul adalah awak nak pergi mana? Dengan ini, jelaslah bahawa masyarakat gemar mencampur adukkan kedua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk membentuk satu ayat. Menurut Tan Sri Lee Lam Tay, Utusan Malaysia 2014, penggunaan bahasa rojak telah membuktikan cerminan sikap dan ketidakyakinan rakyat Malaysia terhadap penggunaan bahasa Melayu di laman sosial. Pada perkembangan teknologi kini, penggunaan teknologi adalah satu kepentingan bagi setiap individu. Hal demikian kerana teknologi mempunyai kepentingan di mana ia digunakan bagi memudahkan kehidupan seharian. Ia kerana terdapat banyak kelebihan penggunaan media sosial, antaranya sebagai bahan bacaan atau pencarian maklumat pada masa kini dan juga sebagai medium perantaraan untuk masyarakat masa kini untuk berhubung sama ada di luar kawasan atau di dalam kawasan. Walau bagaimanapun, bahasa yang digunakan di media sosial telah menjadi topik hangat dalam penggunaan bahasa yang telah dicampur adukkan. Fenomena penggunaan teknologi ini telah banyak mempengaruhi masyarakat pada masa kini. Oleh itu, semua pihak turut disarankan agar memainkan peranan penting dengan mengubah sikap sedemikian. Sekian daripada saya.
Kembali ni kita dalam Berita TV3. Dalam keratan akhbar berita harian dapat diulaskan bahawa kepentingan memartabatkan bahasa Melayu sebagai jiwa bangsa sangat penting bagi membentuk peradaban dan dapat menyatu padukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Isu bahasa rojak akan menghilangkan identiti sesebuah masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Salah satu kehilangan identiti bangsa adalah punca daripada sikap sesetengah ibu bapa yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan di rumah. Tambahan pula, pada masa kini, penggunaan bahasa Melayu yang betul dilihat semakin dipinggirkan dalam mengharungi arus modernisasi kini yang menjadi isu utama kehilangan identiti sesebuah bangsa. Hal ini demikian kerana wujudnya media elektronik seperti SMS, televisyen dan siaran radio yang banyak menggunakan bahasa rojak. Justru itu, semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting bagi membendung isu bahasa rojak daripada berleluasa dan menjadi lebih serius. Bukan terletak pada peranan kerajaan itu sahaja, malah peranan ibu bapa, organisasi, pihak sekolah dan agensi sangat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Isu yang seterusnya adalah isu bahasa rojak di dalam media sosial mempengaruhi cara pertuturan golongan muda di alam realiti. Media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan WhatsApp banyak menggunakan bahasa rojak, iaitu pencampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam perbualan di alam maya. Hal ini disebabkan kebanyakan media sosial tidak menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Malah, golongan yang terkenal dan terpelajar tidak terkecuali menggunakan bahasa rojak. Hal ini menunjukkan rakyat Malaysia lebih gemar bertutur dalam bahasa yang bercampuran berbanding daripada menggunakan bahasa Melayu yang betul. Tambahan pula, menurut Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahzi Khalid yang dinyatakan dalam akhbar berita harian, berkata penggunaan media sosial kini dilihat lebih cenderung kepada menghantar pesanan ringkas dengan cepat apabila mahu menyampaikan maklumat berbanding menggunakan bahasa Melayu dengan tata bahasa yang betul. Punca kewujudan bahasa rojak adalah disebabkan sikap segelintir masyarakat yang tidak peka bahawa penggunaan bahasa kebangsaan kini kian terhakis disebabkan penggunaan bahasa rojak. Menurut Aminuddin, bahasa rojak berpunca daripada segelintir masyarakat yang tidak petah bertutur dalam bahasa kebangsaan, kemudian akan berlakunya percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam pertuturan seharian. Di samping itu, banyak akhbar tempatan kini memperkatakan tentang isu ini. Akhbar berita harian telah membincangkan tentang isu bahasa rojak akan menghakis identiti bangsa. Golongan masyarakat tanpa mengira umur perlulah memartabatkan bahasa Melayu tanpa mengira tempat. Beliau juga menyarankan agar penggunaan bahasa kebangsaan terus digunakan dalam semua sektor maupun sektor awam ataupun sektor swasta. Hal ini penting kerana masyarakat kini mudah terpengaruh dengan cara dan gaya bahasa yang digunakan, iaitu di tempat awam termasuklah di papan iklan dan juga media massa. Jika penggunaan bahasa salah, masyarakat akan terpengaruh dan membuat kesilapan yang sama. Oleh itu, kempen kesedaran haruslah diperkasakan oleh kerajaan kerana mempunyai kepentingan dalam bahasa Melayu agar bahasa Melayu terus dimartabatkan. Kerajaan juga boleh menganjurkan pelbagai program kesusasteraan dan kebahasaan di seluruh negara. Penggunaan bahasa rojak kini sangat berleluasa sehingga telah menjadi rutin harian kita dalam penggunaan bahasa rojak. Bahkan bahasa rojak ini terdapat juga di bahan bacaan lain seperti novel. Apatah lagi di dalam media sosial. Perkara ini akan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada masa depan. Jadi pada pendapat Puan, apakah pandangan Puan berkenaan kesan bahasa rojak di media sosial? Pada pandangan saya sebagai penduduk kampung, kesan bahasa rojak dalam media sosial ialah mampu mencemari martabat bahasa Melayu. Dalam dunia kemodenan pada era ini, sering diperkatakan isu berkaitan dengan penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan. Terdapat beberapa kesan bahasa rojak di dalam media sosial seperti diperkatakan penggunaan bahasa rojak ataupun bahasa singkatan mampu mencemari martabat bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda. Tabiat penggunaan bahasa rojak secara berterusan mampu memberikan gambaran wujudnya situasi di mana penggunaan bahasa yang jelas tidak stabil dalam kalangan masyarakat, terutama di media sosial. Keadaan ini terjadi akibat daripada kemerosotan dan kehilangan kualiti serta nilai dalam penggunaan bahasa kebangsaan kita. Sekiranya ini tidak dibendung, maka penggunaan bahasa Melayu akan dipinggirkan, justru penggunaan rasmi Melayu akan terus dilupakan dari semasa ke semasa. Penggunaan bahasa rojak dalam media sosial akan memberikan gambaran bahawa negara kita memiliki bangsa yang gagal untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dan betul. Ini juga mampu menurunkan mutu penguasaan bahasa Melayu. Teknologi pada masa kini telah berkembang secara mendadak bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan.
Ini telah membawa kepada kepesatan teknologi komunikasi dan mendorong kepada penyebaran akses internet. Penggunaan media sosial seperti Twitter, WhatsApp dan juga Facebook telah mendorong kepada penlibatan komunikasi yang begitu pantas. Seterusnya, pada pandangan saya, kesan bahasa rojak di media sosial juga mampu menjejaskan pendidikan. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa rojak dalam media sosial akan memberikan impak negatif dan menjejaskan pendidikan di peringkat sekolah dan juga universiti. Seperti mana yang kita ketahui, kebanyakan generasi muda yang memiliki pendidikan sering menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi antara mereka. Justru mereka juga sering menggunakan bahasa singkatan dalam penghantaran sistem pesanan ringkas iaitu SMS. Di dalam akhbar berita harian yang ditulis oleh Fahmi pada tahun 2017 mengatakan bahawa penggunaan bahasa rojak di televisyen dan penerbitan akan merupakan tugasan setiap pelajar untuk membetulkan tata bahasa serta kefahaman dalam bahasa Melayu. Ini jelas menunjukkan bahawa pencemaran bahasa kebahasaan semakin berleluasa, terutamanya di media sosial ataupun drama siaran televisyen di mana bahasa Melayu diselitkan dengan bahasa Inggeris dan juga struktur bahasa yang disingkatkan. Pembelajaran dan bahasa Melayu di sekolah juga akan terjejas sehingga ini membawa kesan negatif dalam jangka masa yang panjang. Fenomena perkembangan teknologi pada era ini banyak mempengaruhi cara individu berkomunikasi. Ini akan mewujudkan penggunaan bahasa dalam pelbagai latar belakang budaya dalam segi komunikasi, dan ini akan lahirnya penulisan penggunaan bahasa di media sosial di mana mereka bebas menggunakan bahasa rojak di media sosial mereka. Maka ini akan terjadi istilah-istilah bahasa yang baru dan juga moden serta bahasa yang bercampur aduk di mana bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris antara dicampur adukkan. Bahasa rojak telah mencerminkan ketidakstabilan terhadap bahasa Melayu dan juga penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. Ini sudah terang lagi berseluruh bahawa bahasa Melayu kian terhakis oleh setiap masyarakat Malaysia yang tidak menghiraukan dan mementingkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dalam setiap komunikasi mereka. Terima kasih rakan tugas di Berlit Berita. Seterusnya, kini saya bersama-sama dengan Pegawai Perancang Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Puan Nur Zahia Balkis. Baik Puan, bahasa rojak yang kini mulai menjadi ikutan di negara ini mampu mencabar martabat bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, pada pendapat Puan, apakah langkah-langkah yang mampu dilakukan untuk membendung masalah ini daripada terus berlanjutan? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Memang betul, masyarakat Malaysia kini gemar menggunakan bahasa rojak dalam berkomunikasi seharian mereka. Hal ini sangat membimbangkan kerana boleh meruntuhkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia yang sepatutnya dipelihara sehingga ke generasi yang akan datang. Antara langkah yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui penderahan di peringkat awal persekolahan. Para guru perlu memainkan peranan penting dalam menerapkan penggunaan bahasa Melayu baku dari segi pertuturan dan penulisan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Hal ini mampu membantu para pelajar untuk mengetahui cara penggunaan bahasa Melayu yang sebenar. Pihak sekolah boleh menganjurkan pelbagai aktiviti di sekolah yang boleh memupuk semangat cintakan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar seperti pertandingan pidato. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka juga telah memainkan peranan dalam mengembangkan bahasa Melayu serta memupuk budaya cintakan bahasa dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah di seluruh Malaysia melalui kempen Dudun Bahasa. Kempen ini dipenuhi dengan pelbagai aktiviti menarik seperti menyusun ayat dengan betul, cara penggunaan kamus dengan betul dan menambahkan kosakata berdasarkan kreativiti para pelajar. Kempen ini berjaya dihasilkan dengan kerjasama daripada wakil-wakil bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa yang terdiri daripada unit peristilahan, unit perkamusan, unit penyelidikan, unit penterjemahan, unit pelaksanaan bahasa serta unit jawi. Kempen ini diharap dapat mendidik generasi muda dari peringkat awal agar mereka sedar tentang kepentingan bahasa Melayu dan menggunakannya dengan cara yang betul. Di samping itu, langkah lain yang boleh diambil untuk kembali memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan memperbanyakkan penyebaran dan perkongsian tentang cara penggunaan dan kepentingan bahasa Melayu melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Seiring dengan kemajuan
kemajuan teknologi masa kini, Dewan Bahasa dan Pustaka telah bersetuju untuk menjadikan media sosial sebagai satu platform untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana kebanyakan penduduk di Malaysia mempunyai akaun media sosial mereka tersendiri dan mereka telah banyak terdedah dengan pelbagai bahasa singkatan dan bahasa rojak ketika mereka berkomunikasi secara maya. Oleh itu, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka berasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk menggunakan teknologi yang ada sebaik mungkin untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan kepada rakyat Malaysia seperti pendedahan tentang peribahasa, pantun, penulisan jawi, peka bahasa dan simpulan bahasa. Usaha yang dilakukan dilihat mampu menarik minat pengguna media sosial apabila mereka mula berbalas pantun di samping membuat ayat pendek menggunakan peribahasa dan simpulan bahasa di ruangan komen. Selain itu, pelbagai aktiviti menarik juga dianjurkan secara atas talian pada setiap bulan seperti debat piala perdana, 3 minit tesis alam sekitar, foto kata dan juga aktiviti cari kata. Akhir sekali, pelbagai program perkongsian seperti wacana dan webinar yang disampaikan oleh penceramah yang tersohor dan disegani juga turut dilaksanakan secara maya agar dapat disertai oleh pelbagai peringkat umur dari serata Malaysia. Akhir kata, rakyat Malaysia perlulah bertanggungjawab untuk menjaga keindahan bahasa Melayu kerana bahasa jiwa rasa dan jika hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Pada kesimpulannya, bahasa rojak ini mahupun sudah menjadi kebiasaan dalam negara kita, tetapi ianya boleh lagi dibendung. Ia sudah semestinya perlu dibendung mulai dari sekarang dan juga perlu mendapat kerjasama dari semua pihak dari setiap pelosok negara untuk menjayakannya. Anda semua perlu ingat bahawa jika kita tidak membendungnya dari sekarang, padahnya akan berlaku pada masa akan datang. Bak kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Sekian sahaja dari saya melaporkan dan kembali kepada bilik berita.